Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan live kita, eloklah kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan bagi Muhammad SAW kepada, lepas tu diserahkan kepada kedua bapa kita, pada guru kita, dan juga kepada atuk nenek kita lah dulu yang berkorban nyawa, jiwa dan raga kan, untuk menentang kebangkitan pemberontakan Parti Komunis Melayu di Tanah Melayu. Live ni kita cerita pasal pemberontakan bersenjata Parti Komunis Melayu di Tanah Melayu. Okey. Kita dah panjang dah nak habis dah, dah lebih dari setengah dah kita menceritakan kisah pemberontakan bersenjata Parti Komunis Melayu ya. Siapa yang ikut live Pak Long buat live daripada itu lagi, tahulah cerita tu kan, pada mula sampai ke sekarang ni ya. Kerana kita dah sampai peringkat pemberontakan yang kedua Parti Komunis Melayu di Tanah Melayu. Pemberontakan kedua tu berlaku pada tahun 1968. Tapi yang aktif itu, dia start aktif dalam tahun 1971-73 lah. Tapi masa 1968 tu dia dah mula menjalankan aktiviti pemberontakan dia orang. Selama ni semasa tahun 60 kan dia lagi ke sempadan. Di sempadan tu dia berkumpul situ. Dia berikan penempatan kat situ, perkemahan ataupun base dia kat situ, pengkalan di situ. Dan di situ kita, sebelum kita cerita pasal macam mana perpecahan berlaku kan, terbagi pada tiga, iaitu Parti Komunis Melayu asal yang dipimpin oleh Chimpeng. Lepas tu Parti Komunis KR dipanggil, dan satu lagi Parti Komunis ML ataupun Marxist Lenisis. Itu ya. Apa pun kita nampak selama kita membincangkan kisah Parti Komunis Melayu ni, dia tak ada banyak strategi ya. Dia punya strategi itu boleh dibaca oleh kerajaan, sama ada masa zaman British sampai zaman Tengku Rahman, sampailah ke zaman Tun Razak kan. Nampak, jadi senanglah nak dibaca. Itu sebab mereka gagal, mengalami kegagalan dalam pemberontakan itu ya. Masa tahun selepas 16 Mei 1969 ataupun sebelum tu pun, kerajaan dah nampak dah diorang ni bergantung kepada penyokong-penyokong diorang di luar ya. Dari segi untuk rekrutmen, pengambilan alih baru dan juga penyebaran dakwah mereka. So apa yang regular ni yang duduk di pengkalan di sepadan Malaysia Thai sana. Jadi itu dia punya regular army lah. Jadi dia bergantung pada dua pergerakan dalam nak memastikan kesinambungan perjuangan mereka di luar ni kan, tak putus lah. Pertama, gerakan bawah tanah. Satu lagi tu dipanggil gerakan bersatu ya. Gerakan bersatu ni macam Pak Long beritahu tu adalah dia orang bergerak melalui pertubuhan ataupun parti-parti politik yang sah di segi perlembagaan. Jadi maknanya menunjukkan situ kalau dia orang banyak rely pada gerakan bersatu ni, dia nak cuba memenangi perjuangan mereka tu melalui perlembagaan yang sah lah. Tapi dia tak adalah menggunakan nama Parti Komunis Melayu. Sebab kerajaan takkan approve dia punya application nak menumbuhkan sekali lagi Parti Komunis Melayu lah. Tapi dia berselindung di sebalik parti politik lah. Yang kita pernah tengok kan masa tahun 68, 69 kita nampak kan, dia berselindung di sebalik Parti Buruh Melayu, Parti Rakyat Melayu ya. Satu lagi tu gerakan bawah tanah dia bang. Gerakan bawah tanah ni macam gerakan bersatu ni, dia lebih kepada perang saraf tu. Dia lebih pada untuk menyebarkan ideologi komunis. Dia lebih mempengaruhi orang, mengasut orang ya. Tu kaitan subversif lah. Tapi kalau macam bawah tanah ni lah, bawah tanah ni dia lebih agresif lagi. Dia ada kalanya dia akan menggunakan kekerasan yang berbentuk senjata lah ya. Dia ni tu kita panggil gerakan bawah tanah. Macam kita tahu, macam orang kata awal tadi, mereka telah pecah pada tiga bahagian ya. PKM asal, PKM ML, PKM KR. PKM KR ni dia berpengkalan di Sadau. Keanggotaan tak ramai, 100 lebih je dia tak ramai.
Dan punca perpecahan tu dah beritahu kan. Kalau mungkin mana yang baru masuk ni, punca perpecahan tu kerana Chimpeng mengarahkan semua ketua-ketua regimen tu kan membunuh ahli-ahli baru, kebanyakan ahli-ahli baru lah, kerana mereka disyaki sebagai ejen kerajaan. Jadi dia tak setuju. Itu yang di Sadau berpecah, tak nak, dia tak mahu. Dia tak setuju. Bagi dia itu tindakan yang tak betul. Buat dia orang nak berpecah tu, selepas dia membantah Chimpeng punya arahan, tiba-tiba dia punya pangkalan kena serang oleh tentera Thai. Jadi seolah-olah sebab sebenarnya orang tak ada tahu siapa pun, orang tak akan tahu di mana lokasi dia punya pangkalan ni, tapi bila tahu tu jadi dia suspek Chimpeng yang bagi tahu pada Thailand. Sebab apa? Chimpeng dah marah dengan dia orang yang di Sadau ni kerana tak nak mendengar cakap dia orang. Jadi kata Chimpeng, lebih baik kita bunuh semua tu. Sebab dia orang tu semua tu adalah ejen kerajaan, majoriti dia. Jadi situ dia pecah, okey. Lepas tu bukan 4 tahun kemudian pecah lagi. Sebab apa? Dia mengarahkan dekat Betong ni, Betong ni besar. Dia ada beberapa pengkalan tau. Jadi satu pengkalan di Penjuru dekat dengan ke barat ni dikuasai oleh PKM. Dia ada pengkalan juga lah. Jadi Chimpeng dia belah Weng ke timur sikit. Dia mengarahkan sama juga. Dia kata bunuh mereka yang yang disyaki sebagai ejen kerajaan ni. Sebab jelas segala dia orang punya tindakan semua kerajaan tahu kan. Sebab apa dia orang susah nak bergerak. Dia semua dekat sempadan sekarang kan. Jadi dia suruh. Jadi dia orang pun tak mahu dia orang pecah. Jadi PKM KR ataupun MR, Marxist Lenisis, okey. Lagi satu yang KR tu kumpulan revolusi. Jadi apabila PKM pecah, macam mana kata semalam, gerakan bawah tanah mau pecah. Dan terpaksa lah ikut dia punya ada yang ikut PKM KR, ada yang ikut PKM ML, dan ada yang ikut PKM asal, ya. Okey, jadi berlaku pecahan. Bila berlaku pecahan tu, SB telah kenal pasti terdapat 8 anggota kumpulan bawah tanah. 8 kumpulan bawah tanah dia dah kenal pasti. SB kenal pasti. Kumpulan yang menyokong PKM asal ni adalah kumpulan Barisan Pembebasan Nasional Melaya yang bergerak di seluruh Semenanjung tau, dan Singapura kecuali Kelantan Terengganu. Tu satu, dia dah kena pasti dah. SB kita dah tahu. Siapa orang dia, siapa pemimpin dia, semua dah kena monitor dah tu, ya. Lepas tu Liga Pembebasan Nasional LPNM yang bergerak di 9 Johor dan Pahang pun dah kena pasti. Okey. Lepas tu Lembaga Liga Pemuda Demokratik Melaya tu bergerak ke Perak dan Selangor. Yang kelima tu Barisan Patriotik Melaya yang beroperasi kat Pulau Pinang. Ini semua ni gerakan bawah tanah yang membantu PKM, ya. Lepas tu Liga Belia Komunis Melaya. Itu dekat Pulau Pinang juga. Dia banyak tu anggota bawah tanah ni. Lepas tu pertubuhan bawah tanah yang menyokong PKM ML pula, Marxist Lenisis ni, Liga Pembebasan Rakyat Melaya yang bergerak Selangor, Johor, 9 Pulau Pinang, Singapura sekali. Lepas tu Liga Revolusi Demokratik Melaya. Diorang ni walaupun dia berpecah, macam ngatur bawah tanah ni, apa yang Pak Long tahu lah kan, dia tak adalah bergaduh sesama dia. Tapi yang dekat dalam hutan tu, yang regular army tu, adalah sesekali dua dia orang bertembung, dia orang tembak lah, tapi tak ada serius lah. Dia orang pun tahu rugi kalau dia orang kalau dia orang bertembak sama sendiri, sebab tujuan dia nak merontak kan. Jadi kan anggota bawah tanah ni sebenarnya SB dah, kata orang ni dah pantau. SB dah follow dia orang. Kebanyakan dia punya ahli-ahli semua dah ni. Sebab apa? Kerajaan tahu nak melemahkan komunis ni di samping kita di hutan. Walaupun dalam pemberontakan dia tak terus, dia tak menebar turun ke banyak negeri, tak ada. Dia sikit
dia berkisar di Perak, Kedah dengan Kelantan tau. Dia tak macam masa tahun 60-an dulu. Masa 48-60 dulu dia sampai ke seluruh Semenanjung, tak. Dia dah tak boleh dah. Tapi dia punya anggota bawah tanah dia seluruh Semenanjung masih ada. Okey. Jadi kerajaan dah tahu. Nak lemahkan dia orang ni, kita kena lemahkan dua ni. Satu, gerakan bawah tanah dia orang. Yang perlu sebut tadi kan. Satu lagi tu gerakan bersatu. Kan? Macam kalau kata gerakan bersatu tu adalah gerakan yang mereka yang bergerak di bawah pertubuhan-pertubuhan yang sah. Ya. Dan komunis pula, dia punya taktik sama je. Tak ada ubah. Kalau cara berperlembagaan tak boleh. Maknanya kalau melalui parti-parti politik, pertubuhan-pertubuhan seterusnya tak boleh, tukar balik semula pada kekerasan. Itu dia pusing-pusing macam tu je. Itu yang dia kata pada tahun 68 tu, dia orang berikrar nak memberontak all out. Dia aim, dia kata tahun 1975 dia berjaya menang Malaysia. Tetapi masa tu kita punya anggota keselamatan kita dah besar. Tahun 68 1970 dah mula besar. Even sampai masa dekat sempadan tu pun dalam satu masa keanggotaan pasukan selamatan kita tu antara 2,000 ke 3,000 orang. Waktu 1971, 72, 73, 74 kan, sampailah antara 71 sampai ke 79 kan, memang dia orang dah berikrar untuk melakukan pemberontakan senjata. Cuma masalah sekarang ni, dia orang macam terkepung tau. Okey? Dia tak boleh nak turun bawah sangat. Paling-paling pun itu je lah. Kedah belah utara lah kan, betul. Kelantan belah utara sikit, Perak belah utara sikit, dan Pahang. Itu je dia berlega-lega situ. Dia tak boleh nak turun ke bawah lagi. Dia semua salah. Kenapa? Sebab macam belum kata tadi, kita punya anggota keselamatan, salah satu dia punya unit tu, cawangan khas, telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Tugas cemerlang untuk mengekang pergerakan dia orang. Okey, kali ni kita cerita macam mana kejayaan cawangan khas ni dalam membentras ataupun mengekang pergerakan gerakan bawah tanah komunis ni. Dia sebab apa tahu? Kerajaan dah tahu. Nak slow down kan dia punya proses nak pemberontakan tu, kita kena lemahkan dia punya ni gerakan bawah tanah dia dan dengan gerakan bersatu dia. Kalau dua-dua unit ni, okey, lemah, habislah dia orang. Kalau gerakan bawah tanah dia orang lemah, dapat dihapuskan, dia orang lagi sakit. Sebab apa? Bekalan-bekalan makanan terputus. Perubatan logistik terputus. Maklumat pun terputus. Persenjataan pun terputus. Sebab gerakan bawah tanah ni dia ni punya responsibility dia nak memastikan pejuang-pejuang dia orang penonton yang dalam hutan tu kan mendapatkan benda ni. Bayangkanlah kalau makanan putus nak makan kat mana? Kan? Lepas tu persenjataan, dia masa tahun 70-an dia dah pandai buat bom sendiri. Dia dah pandai buat jangkap sama sendiri. Dia dah pandai buat pistol buatan sendiri. Dia dah pandai. Ya? Semua-semua ni dibuat oleh anggota bawah tanah. Kan? Jadi kalau kerajaan dapat melemahkan pergerakan bawah tanah dia ni, sakit. Jadi kat sini kita nak tengoklah, kita baca, kita ceritakan tentang kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh pasukan ataupun unit cawangan khas kita, terutamanya daripada Polis Diraja Malaysia lah. Jadi dalam live ni Pak Long memang kata orang ni memberi penghargaan yang khas lah pada unit cawangan khas kerana kejayaan mereka ni ya. Ada beberapa operasi ya, kejayaan cemerlang polis di cawangan khas. Operasi yang pertama sekali dia panggil operasi Jelawat tu. Dalam operasi Jelawat ni kan, ini pada tahun 1973,
cawangan khas telah berjaya memberkas menangkap 37 orang anggota MNLF, Malaysian National Liberation Front ni orang. Ini anggota bawah tanah PKM asal, bawah Cimpeng. 37 anggota dapat ditangkap. Okey. Lepas tu di samping tu beberapa butir buntangan dah dapat dirampas Jenangkap sama pun dapat dirampas. Lepas tu ada pucuk pistol dan butir peluru pun dapat. Yang lebih apa tu, lubang tempat simpanan senjata dan makanan pun dapat dimusnahkan. Ini adalah hasil risikan dan penangkapan yang dilancarkan di Perak dan Kuala Lumpur. Walaupun sebelum ni kita tahu kan macam mana PKM nak menunjukkan dia punya keseriusan diorang tu kan, ataupun mantau warning pada kerajaan kan, yang dia bunuh banyak SB kita kan. Semalam boleh cerita kan yang sampai kita punya bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim pun terbunuh. Lepas tu yang Ketua Polis Perak pun, Tan Sri Ku pun dibunuh, dan beberapa ramai lagi anggota cawangan khas yang berpangkat tinggi dan juga lain-lain pangkat dibunuh di sekitar negara lah, di Perak, di Selangor, Kuala Lumpur, di Melaka, Pahang, Johor, semua. Itu adalah tindakan diorang. Dia tahu sebab apa cawangan khas ni adalah duri dalam daging, mesti kena hapuskan. Tapi dalam masa yang sama, cawangan khas ni berjaya mencapai beberapa kejayaan besar. Kejayaan ni lah yang akhirnya membuat PKM menjadi lemah, tak bermaya terkapai-kapai, kerana telah berjaya kita punya SB berjaya memusnahkan ataupun melemahkan beberapa rangkaian bawah tanah dia orang. Okey, itu dia operasi pertama yang berjaya. Dia panggil operasi Jelawat. Lepas tu kedua dalam tahun yang sama juga, dia panggil operasi Bina. Operasi Bina ni kan, ini kejayaan ni kita punya SB ni yang paling kata orang ni, pencapaian yang paling tinggi adalah dia berjaya menembak mati Yao Tai Chong, iaitu AJK Pusat bawah tanah, Malaysian National Liberation Front, MNLF. Jadi dia punya JK Pusat tu, dia kira dia punya orang besar dia lah, dapat dibunuh. Nama dia Yao Tai Chong. Setelah dia ikut kan, puluh dapat. Nanti cerita detail itu kan kita boleh cerita lah dalam satu buku cerita di pasal F-Team dia. Okey. Samping tu dia jumpa 4 butir buntangan dapat recover. Lepas tu kelengkapan ketenteraan dapat dirampas. Masuk kelengkapan ketenteraan tu macam tali pinggang, haversack, askar punya kan, boot semua tu dapat dirampas. Dapat dirampas. Lepas tu dari situ alat percetakan, mesin, dulu mungkin mesin Sako Style kan. Alat percetakan ni mustahak. Sebab apa? Inilah untuk diorang nak menyampaikan risalah. Sebab apa? Bila anggota buat tanah ni dia dah buat tu, dia bagi pada gerakan satu. Gerakan satu akan secara sembunyi-sembunyi dia akan bagilah pada orang yang dipercaya dalam mana-mana kesatuan dia masuk tu kan, untuk dia kata orang ni, untuk dia mula menjalankan dakwah dia orang. Okey. Propaganda dia, itu alat propaganda dia ni. Okey. Jadi alat percetakan dapat. Lepas tu tempat persembunyian makanan pun dapat dimusnahkan. Dan dalam operasi Bina ni seramai 23 orang anggota dapat ditangkap. Dia bukan satu tempat, dia banyak lah, bersiapa-siapa lah tempat dia. Bayangkan macam mana kita punya SB ni bergerak. Masa tu kan, PKM ni dia punya anggota bawah tanah ni macam cacing panasan tu. Semua tak kena tu. Dia orang masing-masing mencurigai tau. Sebab apa? Dia orang kata macam mana SB dia tahu? Macam mana cawangan khas boleh dapat menghidu pergerakan dia orang?
keberadaan dia orang kat mana, lepas tu tempat simpanan makanan dia tahu, tempat persembunyian semua dia tahu. Bayangkan Pak Long duk fikir, nampak betapa kata orang ni teliti je kan, cekap tu anggota cawangan khas tu. Tapi Pak Long rasa memang, Pak Long pernah berbual dengan kawan-kawan yang polis kan, dia cawangan khas ni, dia di samping dia sendiri dapat maklumat, dia pun dah ada orang dalam tu, kat situ mesti ada orang dalam. Dia guna informer, betul, dia guna informer dia orang ni yang bagi maklumat. Itu yang sampai masa tahun 1980 yang Chimpeng kata arahkan dia punya pengkalan di Sadau tu, dia kata banyak sangat ni kita punya pergerakan dapat dihidu oleh pihak berkuasa, oleh tentera dan polis. Jadi kita punya pertubuhan kita ni telah diresapi oleh SB cawangan khas ataupun informer-informer cawangan khas ada dalam ni. Chimpeng kata bunuh, kata masa terutamanya anggota-anggota baru mana yang masuk 1962 ke atas tu, kau kena cek, rasa ada benda tak betul terus bunuh. Itu hal yang Chimpeng zalim tu arahannya. Itu yang pengkalan di Sadau tak setuju tu, dan dia keluar tu, jadi dia panggil, dia berpecah, dia gunakan nama PKMKR, Parti Komunis Malaysia Kumpulan Revolusi. Dia tak mahu. Tapi apabila tentera Thailand serang dia orang dekat Sadau tu, dia orang fikir 2 kali lah. Mula dah dia tapi dia banyak kan dia tuduh Chimpeng yang bagi tahu. Ini mesti Chimpeng yang bagi tahu, dia geng-geng Chimpeng dia dah mula bergaduh hal tu. Okey. Jadi sama juga macam ni. Bayangkan macam mana dia orang bergerak secara senyap-senyap bawah tanah ni kan, dapat dihidu. Dan kita nampak macam kita punya SB yang Jamban Komunis ni kebanyakannya memang keturunan Cina lah, sahabat-sahabat kita daripada bangsa Cina. Diorang ni yang banyak. Dan yang dibunuh, yang banyak dibunuh masa kempen keganasan dia orang tu membunuh SB tu, okey. Yang Melayu kita punya ketua polis negara je masa tu, Tan Sri Abdul Hashim. Dia pun kebetulan selama 32 tahun dia berkhidmat, 19 tahun dia dalam SB. Memang nama dia tu memang dah, kata orang ni dah kena M. Cawangan khas dan F-Team ni, lagi kata orang ni lagi terselindung kerja dia kan. Dia kita ambil general cawangan khas. Nanti Pak Long akan cerita pasal F-Team ni. Jadi tu dia orang kan macam mana boleh tahu. Pak Long pun kan juga, memang kira maknanya networking kita punya SB masa tu kan cukup luas. Bukan main-main lah. Lepas tu satu lagi pada tahun 19 bulan Mac tahun 77. Ini pun satu kejayaan yang besar juga ni, yang dicapai oleh kita punya special branch ataupun kita punya cawangan khas. Operasi Ginseng dia panggil tau. Nama operasi tu Operasi Ginseng. Okey. Dalam operasi Ginseng tu dia berjaya tangkap AJK daerah MNLF, ni gerakan bawah tanah ni, Malayan National Liberation Front ni. Macam Pak Long cerita dulu masa Pak Long nyeleh dulu, struktur komunis ni, okey, mula-mula sekali pusat tu bahagian negeri, lepas negeri tu daerah, okey. Tapi selepas dia kalah, dia tahun 60 kan, dia lari ke sempadan kan, jadi struktur tu ubah sikit lah. Dia banyak khusus daripada daerah lah maknanya. Okey. Daerah AJK daerah. Lain tu pergi ke pusat. Dia orang semua duduk kat dia anggota-anggota regular dia, kebanyakan orang tu giat di sempadan Malaysia Thai. Dia adalah sesekali dia hantar macam dia kata masa dia kata dia declare peperangan pemberontakan kali kedua tu, dia hantar dalam 500, tapi dalam unit-unit kecil menyusup masuk ke Malaysia masa tu ya. Dia kan kat sepadan kan menyusup masuk, tapi penyusupan dia tu tak ada sampai ke Johor tak. Berdasarkan apa yang baca kan, paling-paling pun kebanyakan dia orang sampai dekat negeri Kedah, Perak, Kelantan dan Pahang. Kat situ dia berjaya, dia kat situ je.
Itu pun dia masuk tu, dia pergi tempat-tempat lama dia orang. Itu yang lagi SB senang nak tahu. Okey. Jadi masa kes operasi ginseng ni, dia punya ada jawatankuasa peringkat daerah dia yang bernama Lau Chong, Li Chong ataupun Chen Wan Kian dapat ditangkap. Di samping tu 9 orang anggota bawahan dia pun dapat tangkap. Okey. Yang yang lain-lain tu yang dapat tangkap tu apa? Dia dapat merampas banyak mesin-mesin pencetakan. Waktu dulu bukan macam sekarang. Kalau sekarang ni dia orang tak pakai mesin pencetakan lah kan. Semua pakai main WhatsApp je kalau nak hantar dia orang punya propaganda melalui handphone, telefon kan. Smartphone sekarang tak ada. Dulu tak ada. Jadi dulu dia orang terpaksa print banyak risalah. Lepas tu dia hantar pada gerakan bersatu akan sebarkan. Macam itulah. Jadi apabila mesin pencetakan dia orang rampas, susahlah dia orang nak bergerak. Dah lah dia punya AJK pusat nak tangkap. Dia tu dia ketua tu. Lepas tu 9 orang anggota bawahan dia tu kena tangkap, tangkap juga. Lepas tu masa operasi tu, polis ataupun cawangan khas kan, dengan bantuan polis lah, membuat serbuan 300 kepada 300 lokasi, serbuan ke 300 lokasi tau. Di mana? Di Perak, Johor, Melaka, Pahang, KL, Selangor. Dia dah kenal pasti lah. Mula tu dia kenal pasti dekat mana ni, kat mana, lepas tu serbu. Okey. Tempat persembunyian MNLF ni. Banyak tu, 300. Bayangkan SB berjaya mengesan 300 lokasi tu. Maknanya SB kita memang betul-betul buat kerja dengan cermelang lah ya. Macam mana kata dia operasi dia itulah. Kawasan operasi dia KL, Selangor, Kedah, Johor, Melaka dapat. Selain tempat dia dapat merampas mesin pencetakan tu, tempat buat bom tangan pun. Dia dah ada tempat tu, dia macam kira workshop kecil-kecil lah, buat bom tangan, buat peluru, pelongsong peluru, buat peluru. Lepas tu buat uniform dan lain-lain kelengkapan. Dalam 300 lokasi ni saat mengandung itu. Bukan semua tempat lah, ada tempat tu buat pencetakan je kan. Tempat tu mungkin tempat safe house. Safe house tempat dia menurut. Tempat tu buat senjata ni macam bom tangan, peluru, buat pistol. Safe house pun semua dia buat. Masa gerakan pertama tu kan dia berjaya menangkap ketua itu, AJK daerah dia, Li Chong tu, dengan 9 anggota dia. Keseluruhan operasi ginseng ni kan, Polis Diraja Malaysia dapat memberkas ramai 182 orang. Okey. Tu masuk 182 orang anggota bawah tanah MNLF ni. Ini adalah satu kejayaan besar lah bagi Polis Diraja Malaysia melalui tindakan awal daripada cawangan khas dia orang. Itu yang perlu kata perlu respect tu. Dalam gerakan tu juga memang mesti ada pertempuran kan. Mesti ada tak semua bila tangkap tu tak melawan. Ada yang melawan. Jadi melawan tu 7 anggota MNLF dapat dibunuh dalam operasi tu. Operasi di sini besar-besaran, bukan setempat tu. Dia buat kat seluruh negeri. Dah kena pasti. Okey. Sekarang ni kita pantau data besar apa yang anggota bawah tanah yang paling aktif ni memang MNLF. Malayan National Liberation Front ni. Memang dia ni aktif ya. Dia banyak cawangan dia. Tu dia orang tu yang jadi katanya target utama kita punya SB ni. Apa lagi rampasan yang dia buat tu? Rampasan dia buat lagi. Okey. Sebanyak 1,269 kelongsong bom tangan. Tempat nak buatkan bom tangan yang kelongsong tu. Buatan sendiri tu. 1,000 lebih tu. Bayangkan banyak tu.
Tu yang patut yang dia boleh bomnya apa? Tugu negara, yang dia bomnya apa ni, pejabat polis brigade tengah di Jalan Pekiling kan, yang sampai 52 orang cedera, 2 orang mati tu. Sebab dia dah ada teknologi, dia boleh buat senjata sendiri. Lepas tu 20 pucuk pistol dapat dia rampas. 63 bom yang dah siap. Tadi yang 1269 tu belum siap dia, kelonsong dia. Okey. Ini 63 butir bom dah siap, dapat dia rampas. Apa tu 200 lebih peluru peluru rifle punya kelonsong dia dapat, dia belum letak lagi lah. Lepas tu 86 bahan-bahan letupan pun dapat dirampas. Jadi maknanya kan, operasi ginseng ni pada 19 bulan Mac tahun 77 ni memang membawa kejayaan besar lah bagi kerajaan itu macam tu kan. Lagi apa? 175 alat peletup. Alat peletup ni untuk nak buat jangkat sama. Lepas tu 265 tampuk detonator. Untuk alat peletup tu alat-alat dia. Lepas tu 1388 kelosong detonator buatan sendiri. Punya banyak tu. Kalaulah pihak SB tak dapat mengesan dia orang ni kan. Okey. Ini saya cerita secara am lah ni bang, Abang Muzarin. Ini kejayaan kita punya SB, Special Branch kita, ya. Cawangan khas kita, ya. Memang dalam tu mestilah ada salah satu tu mesti ada kerja-kerja daripada F-team tu, ya. Okey. Jadi bayangkan kalau misalnya kata kita punya SB, kita punya cawangan khas tak dapat mengesan diorang ni dalam operasi ginseng ni kan, kau bayangkan tu berapa banyak benda yang dah siap tu. Bom sampai 1000 lebih bom ada. Pistol lagi punya banyak tu. Tapi sebab dia berjaya dapat mengesan tu, bayangkan kejayaan tu. Lepas tu uniform dia orang. Dia orang ni kan, dia orang tempat-tempat itu apa yang paling tahu ada cerita kan. Tempat yang buat peluru. Tempat buat bom. Tempat buat jagat sama. Dia bersepah lah seluruh negeri satu. Tempat buat pakaian. Buat pakaian tu, pakaian uniform dia buat. Dan juga dia buat pakaian awam. Ini untuk kalau misalnya kata dia punya anggota dia nak keluar kan, keluar pergi ke pokan apa kan, boleh pakai awam. Dan dia juga dijual. Dia orang dah pandai dah cari duit tu. Dia orang cari duit melalui dia punya ni lah, dia punya unit yang buat dia pandai menjahit, buat baju ni. Berapa banyak mesin-mesin jahit daripada rampas. Kain-kain tu banyak lah, dan situ lah banyak segala lah yang hubung kain, yang buat uniform, buat baju semua dapat dirampas. Jadi kan operasi ginseng ni kita nampak kan dia telah berjaya tu. Dia berjaya memusnahkan pusat utama pembuatan bom dan bahan peletup. Ini kejayaan yang patut yang membanggakan lah bagi pihak Special Branch, ya. Special Branch ni dia kaji, dia research tengok, lepas tu dia bagi tahu polis. Kan, nanti anggota polis datang tangkap. Jadi pusat pembuatan bom tangan tu dan peletup itu dapat pusat utama tau. Macam mana kat Perak dengan Perak dengan Selangor tu, KL lah tolong. Itu dia dapat ya. Lepas tu rangkaian logistik dan perhubungan antara underground dengan rangkaian logistik dan perhubungan antara underground member ni dengan pihak gerila lautan tu pun dapat diputuskan. Dapat dikata orang ni diputuskan. Bila operasi ni berjaya kan, pusat utama buat letupan habis. Lepas tu rangkaian logistik dan perhubungan antara underground dengan unit kat lautan pun terputus. Yalah, anggota dia orang ni, dia tak macam kita ni. Dulu, kalau sekarang ni mungkin dia lagi canggih lah kan, dia pakai smartphone kan nak berhubung kan. Dulu tidak. Dulu
telefon tak boleh. Semua telefon. Kalau nak pakai wireless punya lah jauh kan. Jadi dia orang ada special team dia tu yang turun naik tu. Yang team ni pun dapat ditangkap. Bayangkan. Lepas tu apa lagi? Mesin jahit tu kan, macam itu banyak berbelas mesin jahit dapat dirampas. Ya. Lepas tu macam kata dah, penangkapan beberapa orang pengutus antara MNLF dengan PKM. Ni ustaz ni, dia orang ni kira susah nak detect tu. Dia tak ramai. Dia 5-6 orang ni. Dia kerja dia buat jadi macam kata penghubung lah antara underground ni orang dengan di Pengkalan sana, Gereja Pengkalan. Ini pun kena pasti dapat ditangkap. Bayangkan betapa bagi Pak Long lah, betapa cekap ni kita punya cawangan khas ni bekerja. Ya. Memang kita patut bagi pujian tau. Selama ni ialah kita memanglah bila kita baca tu kejayaan-kejayaan tu macam operasi-operasi kat sempadan, dapat bunuh-bunuh polis tu pada hutan tu kan, memang itu pujian kita berikan kepada anggota keselamatan, anggota tentera, polis hutan tu kan. Tapi yang kat bandar ni, sebab apa? Kerajaan tahu pasal tu kan. Kita kena lemahkan dua ni. Underground diorang dengan gerakan bersatu diorang. Dapat lemahkan ni, diorang dalam hutan tu habislah. Mati tak makan lah diorang. Okey. Jadi banyak tu penangkapan orang kanan dia. Lepas tu dia dua penangkapan yang paling penting tu. Penangkapan utusan ni, yang memberi utusan tu. Satu lagi penangkapan skuad pembunuh ataupun unit bergerak. Skuad pembunuh. Dia unit bergerak ni, skuad pembunuh tu kita tengok kan. Kalau kita tengok macam cerita semalam kan, kes macam mana kes-kes kita punya anggota special branch ni dibunuh kan. Semua kebanyakan semua dalam perjalanan balik, tengah dekat restoran kan. Macam ketua di Perak tengah dalam perjalanan balik, ya, sampai kat traffic light, ada satu macam budak sekolah tu pakai baju putih, seluar putih, berhenti sebelah ada pump, tembak. Habis bodyguard dia kena, driver dia semua kena. Sama juga macam kita punya bekas ketua ketua Polis Negara. Kita Tan Sri Abdul Rahman Hashim punya tu juga. Dekat persimpangan jalan Raja Chulan dengan Tong Perak pun kono. Jalan lain tu, dia kira masa dia nak menunjukkan keganasan dia tu, nak kira konon-konon tu dia hantar macam mesej lah kepada Polis Raja Malaysia. Kau hati-hati, kami dah tahu, mana kau orang punya SB kami dah tahu. Tu dia buat pembunuhan tu. Jadi dengan harapan orang SB ni rasa takut lah. Jadi bila takut tu tak efektif lah. Dia tak dapat melakukan pekerjaan dia, tugas dengan cakap. Skuad pembunuh tu dapat. Dia kena pasti kan, yang apa dalam dia punya underground ni kan, bukan semua orang boleh membunuh. Dia ada squadnya tu, yang kerja dia killer squad lah namanya tu. Dia ni kerja tak ada lain. Okey, dapat target, dapat target, itu yang kita cerita yang yang dia bunuhkan tu, SB tu kan. Kita tak tahu apa ramai informer SB ni yang dia bunuh, kita tak tahu. Padahal tak dapat dia punya data-data dia kan. Sebab SB tu tak boleh bergerak seorang. Dia kena ada informer dia tak. Informer dia tu kebanyakan tu adalah orang daripada anggota underground juga. Jadi itu kejayaan penting tu. Dia kejayaan utusan tu, yang rangkaian yang menghubungkan underground dengan Pengkalan di hutan. Tu ada orang kan, lepas tu dengan skuad pembunuh pembunuh tu dapat musnahkan. Jadi memang operasi Ginseng ni memang betul-betul berjaya lah. Okey. Itu yang pada tahun 1977 lah. Ada lagi operasi lain lagi yang ni yang pada nama kita ni tentang kejayaan ni lah ya, kejayaan kita punya SB ni. Okey, apa kejayaan lagi? Operasi Planet dia panggil.
Okey. Ini operasi Planet ni kan, ini kira macam international punya operasi tau. Ini adalah kerjasama antara Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Singapura dengan kita punya lah polis lah. Sebab kenapa dia panggil apa ni operasi Planet tu? Kerana target dia tu musuh apa ni dia, orang yang nak tangkap ni semua ni berada di Singapura dan Indonesia. Nama orang tu nama kumpulan dipanggil plan apa ni, kumpulan The Plan kata. Okey, kerjaan terbesar polis cawangan khas menerusi operasi Planet yang dilancarkan pada tahun 1975. Operasi yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Singapura apa ni yang dilancarkan ke atas barisan bawah tanah di Kuala Lumpur dan Selangor, dan Negeri Sembilan, Johor, Pahang. Dia ni MNLF ni kan banyak di rangkaian kan. Okay? Kenapa dia panggil apa ni operasi Planet ni? Karena apa ni tujuan apa? Tujuan untuk menggempur kumpulan Liga Pembebasan Nasional Melaya MNLL ni. Ini adalah punya anggota bawah tanah ni kan, yang bergerak tanah Melayu dan Singapura. Ketua dia tu nama dia Fong Chopik nama ketua dia tu. Okey. Kumpulan ni digelar The Plan. Panggil The Plan. Okey. The Plan. Ada dia panggil Fong Chopik nak panggil The Plan. Tu yang kita apa ni, bila kita punya PDRM buat operasi dengan Jabatan Keselamatan Negeri Singapura tu, dia panggil lah operasi Planet. Mana plan ni jadi Planet lah ya. Okey. Identiti The Plan ni didedahkan pertama kali oleh Lee Kuan Yew tau. Perdana Menteri bekas mantan Perdana Menteri Singapura tu ya. Pada bulan Oktober 1991 dia bagi tahu lah. Okey, akan wujudnya kumpulan ni. Ini yang anggota bawah tanah ni. Dan dia punya rangkaian besar di seluruh tanah Melayu. Kumpulan The Plan ni mengandungi beberapa orang apa ni kader yang amat kanan lah. Maknanya dia The Plan ni dia punya unit ni banyaklah siapa-siapa lah seluruh tanah Melayu. Tapi yang dia punya ketua ni kan, dia punya macam HQ dia tu kan, ahli-ahli tu semua tu orang kanan PKM tau. Okey. Antara mereka telah menjadi ahli PKM dah lama lah, tu semua veteran PKM lah kat situ. Yang jadi ahli yang memerintah lah tuan ni kan. Yang kata orang ni yang pangkat atasan ni. Okey. Dia mengandungi beberapa kader PKM yang amat kanan. Ada di antara mereka beberapa kader PKM yang amat kanan ni telah menjadi ahli PKM selama 20 tahun. Justru itu mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam kerja-kerja bawah tanah ni. Okey. Diorang ni, kumpulan ni sifatkan sebagai golongan elit dalam kumpulan bawah tanah tau. Kalau macam kita punya SB ni kan macam F-team kan. Macam tu lah. Kita dalam kita cawangan khas tu ada yang edit lagi F-team. Kalau macam kalau Polis Raja Malaysia tu, komando dia 69 kan. Pasukan ni UTK. Itu kumpulan elit lah tu ya. Jadi dia ni adalah kumpulan elit dalam bawah tanah. Sebab apa dia kontrol Singapura, Malaysia, Indonesia tau. Kumpulan juga mempunyai hubungan dengan kumpulan The Plan Jakarta. Dia international punya team tu. Dia ni punya connection. Dia saling bantu-bantu lah dari segi kewangan semua. Macam mana kata lah, salah satu tujuan pertubuhan bawah tanah komunis ni adalah untuk mencari kewangan ya, parti dia orang. Okey. Kumpulan The Plan ni asalnya berpangkalan di Singapura. Okey. Di Republik itu mereka mula menjalankan kegiatan yang diawasi dan dikongkong oleh sebuah sel pengarahan yang mengandung 3 orang ahli. Dia ada lagi, atas tu ada lagi orang kontrol dia. Jadi macam mafia yang sel tuan tahu. Fong Chopik ataupun The Plan ni pada masa tu umur dia dah tua lah, dah 50 tahun. Beliau mengetuai sel pengarahan tersebut. Maknanya dia ni kira director lah, pergerakan tu bawah tanah tu. Dia jadi macam director. Seorang lagi tokoh kumpulan ini Yu Chong Yip, anggota PKM yang pada masa itu pangkalan di Indonesia. Dan kemudiannya menjadi timbalan ketua misi MNLL PKM yang dibentuk di Jakarta pada tahun 1965. Yang lepas tu kan bila Suharto berkuasa selepas PKA September 1965 tu, pemberontak kan, tentera
sekumpulan tentera Indonesia tu memberontak kan, yang terhadap pengerusi komunis, yang dia bunuh banyak jeneral tu. Lepas tu Suharto jadi ketua untuk memusnahkan diorang ni ataupun membasmi diorang ni. Lepas tu bila Suharto naik, pejabat MNL ni di Jakarta tu dibubarkan, dan anggota-anggota pun ditangkap tu. Tapi banyak lari balik semula ke Tanah Melayu lah, lari ke Singapura, Tanah Melayu. Nah, itulah dengan kegagalan rampasan kuasa PKI ataupun PKI 1965, Yu dan 3 orang tu ditangkap oleh pemerintahan Indonesia dan kononnya dibuang ke Hanoi. Lepas tu dia menyusup balik semula lah ke Tanah Melayu. Pada tahun 1962, Fung Chong Pik ataupun dipanggil The Plan ni lari ke Indonesia untuk mengelakkan daripada ditangkap oleh polis. Oleh polis Malaysia dan polis Singapura lah. Akan tetapi pada tahun 1970-71 dia balik semula tau. Dia masuk semula ke negara ni dengan menjalankan perniagaan pada pertubuhan dia. Dia buat bisnes lah, maknanya dia jadi legitimate businessman lah kononnya. Dia menyamar kan. Dia balik semula jadi businessman. Di Semenanjung Malaysia, anggota kumpulan ini menubuhkan beberapa buah gedung perniagaan dan ladang ternak ayam untuk dijadikan sebagai satu pengkalan ataupun front kegiatan sulit mereka, dan juga sumber pendapatan keuangan diorang bagi kegunaan pertubuhan mereka. Apa nama gedung-gedung perniagaan tu pun tak tahu, tapi mestilah besar tu. Dia panggil gedung perniagaan kat Kuala Lumpur dengan Singapura. Dan ladang-ladang ternakan ayam lagi. Berapa orang ahli perniagaan telah direkrut untuk memberi bantuan dan kemudahan bagi kegiatan organisasi mereka. Ada ahli perniagaan. Kita Pak Long tak dapat tahu nama-nama dia kan. Ini semua kat polis ada nama-nama ni. Ladang-ladang ayam mereka juga dijadikan tempat menjalankan kegiatan perisikan dia orang. Ataupun sembunyi dia orang, ataupun safe house kadang-kadang dia orang apabila diburu oleh polis. Itu tempat dia ya. Walaupun organisasinya sophisticated, namun operasi Planet ni yang dibuat oleh kita punya SB kita join dengan Singapura ni kan, telah berjaya menangkap seramai 86 orang anggota biasa, termasuklah beberapa orang anggota trust ataupun full flash PKM yang merupakan kader utama MNL. Dapat dia tangkap ni. Tangkapan tersebut dikatakan telah melumpuhkan kumpulan The Planet. Untuk mengetahui lebih lanjut kumpulan The Plan nanti paling cerita Rasa Pak Long dekat buku F-Team ada kot. Nantilah paling cari situ. Jadi musnahnya kumpulan The Planet ni kan beri impak yang kata orang ni, impak yang serius kepada unit penggempur kelima di Pahang. Sebab apa dia ni ada hubungan direct dengan The Planet ni. Itu dia ya. Salah, kumpulan ada Planet ni 86 orang dapat tangkap. Kebayangan macam mana kita punya SB bertungku lumus bekerja tu sabung nyawa setelah dapat menangkap kan. Lepas tu ada satu lagi operasi dipanggil operasi Rasa. Dalam operasi ni polis telah berjaya memutuskan hubungan utusan BPNM ni dan Liga Demokratik Melaya di Perak, Kuala Lumpur dan Selangor. Sebab apa? Macam mana kata utusan, dulu dia orang utusan ni pakai kata ni antara satu sama lain dan dapatkan berhubung tu dia pakai tenaga manusia, mana pergi jalan, pergi hantar kan. Okey. Di samping tu operasi itu juga berjaya memusnahkan saluran hubungan ke selatan. Ke selatan kena, utara kena, habis. Semua dapat tangkap orang sana. Keadaan ini memaksa unit penggempur ke-6 yang bergerak di Perak menghantar 4 lagi gerila komunis untuk mewujudkan semula rangkaian perhubungan tu. Sebab dah terputus, sebab ada dia punya ahli tu dah kena tangkap. Tapi kesudahannya kan yang 4 orang ni kan, 2 dapat tawan, 2 dapat dibunuh. Bayangkan macam mana SB boleh tahu semua. Macam mana boleh tahu? Okey, dia dah dapat tangkap yang anggota sebenar yang jadi penghubung kan, utusan kan. Okey. Lepas tu bila unit penggempur yang ke-6 hantar 4 orang nak gantikan diorang ni kan, dia boleh tahu, dia boleh kenal pasti 4 orang ni. Dia dapat tangkap, dia serbu dapat tangkap, dapat bunuh 2 tawan.
Macam mana dia nak working tu? Mana menunjukkan bagi Pak Long kan, segala pertubuhan bawah tanah komunis ni kan dah macam keadaan tenat tu, sebab apa? Macam barah tu. Tenat sebab apa? Dalam dia orang punya organisasi dia tu dah dipenuhi oleh informer ataupun SBC yang dalam tu. Nampak tak? Sungguhnya tahun 1976 mencatatkan kejayaan cemerlang bagi pasukan selamatan dari segi pemusnahan pengaruh komunis dan tangkapan yang buat ke atas anggota bawah tanah. 76 ni banyaklah kes-kes anggota bawah tanah ditangkap. Memang bermula pada tahun 73 sampai 77 ni memang aktif betul. Banyak tangkapan. Sebab komunis kan dia confident, Simping confident. 1975 dia nak pegang Malaysia. Dia nak merintah. Tu dia giatkan tu dia punya anggota bawah tanah dia orang. Macam Puan cerita semalam kan. Bagi dia pemberontakan kedua ni tak boleh rely sangat dengan Gerakan Bersatu. Sebab apa? Gerakan Bersatu susah. Dia kata SB dah buat kacau juga. Kenapa dia tak nak mula-mula dia rely dengan Gerakan Bersatu? Sebab apa? Dia kononnya nak berjuang secara sah, secara berparti lah, berperlembagaan. Jadi dia orang cuba mendesak masuk pada parti-parti politik berhaluan kiri yang radikal tu, okey, masuk situ tanding. Dan juga segala kesatuan sekerja, tak kisahlah apa industri pun, apa bidang pun, lepas tu student, belia semua dia dah masuk. Tapi tak berjaya. Jadi dia tak berjaya tu, dia pada masa yang sama pula dia tengok Hanoi, Vietnam Utara telah berjaya mengalahkan Vietnam Selatan. Khmer Rouge dah ada berjaya mengalahkan Kampuchia, Khmer, Laos dan juga. Semuanya dengan pemberontakan senjata. Jadi dia ikut lah. Okeylah, kita kena buat cara lain ni. Tapi dia itulah Pak Long fikir kan, macam cimpeng ni kan, dia dengan anggota-anggota orang-orang kuat ni kan, tak fikir ke kau dengan kekuatan kau cuma berapa ribu, 2,000 lebih masa awal-awal kan, 1974 kan, masa awal tahun 68 masa dia nak memulakan pemberontakan senjata tu kan, kau nak lawan anggota keselamatan dekat sempadan tu pun dah lebih 3,000 orang dah berkawal dengan senjata yang lebih moden. Lepas tu dibantu oleh bantuan udara. Dia tak terfikir. Lepas tu bila dia kata nak meneruskan memulakan pemberontakan tu, pemberontakan dia punya kemarahan itu terbatas. Kita nampak dalam tahun 70-an tu kan, semua berkisar di perbatasan sempadan sana. Paling-paling pun dapat masuk pun pergi ke Kedah, Perak, Kelantan, Pahang sikit. Semua bahagian utara. Bahagian selatan tak ada. Itulah. Okey. Jadi kan pada tahun 76, kalau kita bandingkan dengan tahun 75, angka-angka ni sebenarnya meningkat 2 kali ganda. Dan ada kalanya 3 kali ganda. Sementara kehilangan nyawa di pasukan keselamatan pun berkurangan lah. Macam semalam kalau anda baca kan, statistik casualties antara PKM dengan pasukan keselamatan. Tapi yang kita nampak tu, yang tak dapat kita nak nafikan tu, dari segi kecederaan lah, memang kecederaan banyak menimpa kepada anggota keselamatan kita. Sebab macam Pak Long kata lah, sebab dia orang bila sekarang dah perang, dia dah guna taktik baru. Dia ikut taktik Vietcong, hit and run, serangan kilat hit and run. Hit and run tu satu hal. Lepas tu dia bagi anggota keselamatan kita dah mengesan, tapi dia dah pasang yang jalan kat sama. Itu yang banyak anggota tentera kita cedera-cedera tu banyak beratus. Dari segi itulah mana kalau kita ikut statistik, mana kecederaan memang kita banyak. Dia orang tak ada. Bukan tak ada, dia orang ada, tapi dia nak bawa lari kan. Tentang ada dah mati ke apa, dia tanam dia tak tahu kan. Dia tak tahu. Di samping operasi penting di atas kan, Polis Cawangan Khas juga melancarkan beberapa lagi operasi yang menumpukan sasarannya kepada Pertubuhan Bawah Tanah dan Barisan Bersatu Komunis. Barisan Bersatu tu yang bergerak di sebalik pertubuhan-pertubuhan yang sah lah ya. Itu nama dipanggil Barisan Bersatu Bersatu kejayaan polis memusnahkan barisan bawah tanah
komunis telah memberi kesan buruk kepada seluruh organisasi PKM. Memanglah operasi-operasi penembacirkan memang diorang teruk kena. Satu tamparan yang hebat bagi diorang, ya. Banyak terutama dari segi bekalan lah. Bekalan pakaian, makanan, logistik, senjata. Bayanglah dah diorang ni dekat sempadan sana dah kena kepung dah. Nak lari ke utara lagi, Thailand dah tunggu. Nak turun ke bawah lagi, anggota keselamatan kita tunggu. Dapat juga lepas lah kan. Mana lepas ke bawah tu, itu yang unit separuh. Adalah 2-3 unit pergempur, tak banyak lah. Dapat lepas ke Kedah, Perak, Kelantan, Pahang. Tapi tak ramai keanggotaan dia, ya. Senang dibendung oleh anggota keselamatan kita. Okey. Dengan musnahnya barisan bawah tanah yang selama ini membekalkan wang, makanan, logistik, ketenteraan serta maklumat, telah menyebabkan pasukan gerila ni di hutan ni menderita tu dan terpaksa menempuh berbagai kesengsaraan. Yalah. Semua bekalan ni dah berkurang, dah dapat dipintas, dipotong, disekat oleh anggota keselamatan berdasarkan maklumat-maklumat yang dapat didapat oleh Special Branch dan akibat dia penangkapan dan pemusnahan tempat persembunyian tu. Habis teruk dia orang kena. Okey. Tambah pula mereka terpaksa berhadapan dengan pasukan keselamatan Malaysia yang bekerjasama dengan Thailand. Bukan sempadan tu. Dia lagi tersepit dah, okey. Yang turut memperlibatkan gerakan tentera dengan matlamat untuk apa? Untuk memusnahkan sama sekali kekuatan tentera PKM. Okey. Kawan-kawan please tap like. Jangan lupa. Sementara Pak Long cerita ni kan. Okey. Patut tindakan bercorak ketenteraan orang. Setelah PKM memperlibatkan gerakan ketenteraannya pada tahun 1975, dia panggil tu tahun 75 dia panggil apa? Year of Combat. Ataupun tahun perjuangan, tahun pertempuran, tahun peperangan lah, okey. Dia istilahkan sebagai Year of Combat. Pasukan keselamatan, pasukan berhutan dan tentera telah bertindak balas, okey, dengan meningkatkan lagi operasi ketenteraan, terutama ini di kawasan sempadan. Okey. Ini dia lagi teruk ni. Siapa? Selepas beberapa keganasan yang dilakukan, lepas tu mulalah pasukan keselamatan kita melakukan operasi ketenteraan. Sebab apa, dah banyak kita punya pegawai kita, terutama juga polis lah, pegawai daripada unit cawangan khas kan, telah dibunuh. Yang paling ialah itu merupakan kejayaan diorang lah, ya. Dia berjaya bunuh ketua polis Perak, ketua polis negara dan beberapa pegawai lain, semua SB ni orang kan. Enggak tahu anggota SB yang lain. Okey. Operasi ketenteraan tu dijalankan daripada tahun 75, telah berjaya membunuh gerila komunis. Okey. Banyaklah. Dan membunuh dan menawan gerila komunis. Okey, dan juga menyerah diri. Pada tahun 1976, pasukan keselamatan berjaya membunuh 20 orang komunis. 14 ditawan, 17 menyerah diri. Okey, 76 tu dalam operasi tu. Operasi anti komunis telah dilaksanakan oleh pasukan keselamatan pada tahun 77 di seluruh negara dan juga di selatan Thai, telah berjaya membunuh sebanyak 29 komunis. 30 ditawan dan 12 menyerah diri. Itu statistik yang kita dapat tahu kan. Operasi yang serupa dijalankan di selatan Thai, digelar operasi Doyai Musnah. Nama ini adalah operasi kerjasama antara tentera Malaysia dengan Thai ni, Doyai Musnah ni. Dan juga Cahaya Banner yang dilancarkan bersama-sama dengan pasukan Malaysia, dengan anggota keselamatan Malaysia dengan anggota keselamatan Thailand bagi menggempur kawasan-kawasan dia. Kita dah kenal pasti dah kawasan-kawasan dia. Okey. Kawasan-kawasan dia Sadau, Betong, Weng, dah kenal pasti dah. Sekarang ni pada tahun 70-an tu, walaupun dia kata dia nak merontak, nak melakukan peperangan, konon-kononnya 75 tu dia boleh berjaya menawan Melaya. Sebenarnya pergerakan dia orang terbatas tau. Kebanyakan dia orang lagi masih tak boleh nak bergerak mana, masih macam terkepung, dia dah terkepung tau. Okey. Kat Sadau, dekat Weng, kat Betong tu dah terkepung kat situ je. Mana yang dah lepas menyusup keluar keluar pada perbatasan sempadan tu, dia bertapaklah dekat
belah utara Kelantan, belah utara Kedah, belah utara Perak dan Pahang. Itu pun kebanyakan waktu yang biasa yang menyusup pada tahun 1968 tu. Terowong-terowong kata kawan Pak Long memang ada. Sebab apa ni, macam Pak Long cerita masa apa ni live Pak Long semalam tu 2 hari lepas. Salah satu teknik yang dia belajar daripada Vietcong adalah membuat terowong, membuat tempat simpanan yang canggih atau yang ataupun berkesan lah, mana yang boleh tahan lama, dan juga apa ni jangka sama, dan juga teknik apa ni taktik peperangan yang baru, guerrilla warfare. Walaupun apa ni Perdana Menteri Vietnam Van Dong datang ke Malaysia tahun berapa, tahun 68 ke 70 tu datang, dia deny tak ada, tapi terbukti yang taktik-taktik itu semua adalah taktik Vietcong, Vietnam yang mengejar. Okey, terowong pun dia buat. Tapi bukan sini semua kat sempadan lah banyak. Okey. Dalam apa ni operasi itu dia berjaya membunuh 9 orang komunis, 4 ditawan dan 15 menyerah diri. Okey. Banyak lagi terowong ada. Menurut Tan Sri Muhammad Hanif masa tu, sejak tahun 1960 hingga tahun 78, ini sampai 60 78 ni kata Tan Sri Hanif apa ni almarhum lah Tun Hanif Umar kan. Masa tu Tan Sri pasukan keselamatan telah membunuh sebanyak 201 pengganas komunis. Okey. Jumlah itu pada 76 dan 77 apa ni sebanyak 2,121 kata dia. Menjelang tahun 78, pasukan keselamatan Malaysia dan Thailand sekali lagi mengadakan operasi yang bersama. Ni operasi ni memang famous. Ingat dia. Apa ni, operasi Selamat Sawade. Ni salah satu operasi yang terbesar lah ni dia buat. Nanti pada betulan menurut Tan Sri Muhammad Hanif kan, sejak tahun 1960 hingga 78, pasukan keselamatan telah membunuh seramai 201 pengganas komunis. Jumlah yang ditangkap pada 76 dan 77 saja adalah 2,121. Bukan yang mati tu, yang 2,121 tu yang ditangkap, okey, yang tawan. Menjelang tahun 78 tu dia buat satu lagi operasi. Operasi tu yang tu famous, pun ingat itu. Selamat Sawade. Di kawasan Betung. Okey. Ni kawasan Betung ni kawasan terbesar dia orang lah. Sebab apa, kawasan Betung ni ada 2 faction komunis kat situ. Satu komunis PKM asal yang dipimpin oleh Chimpeng dengan Syed Madin semua tu. Satu lagi adalah parti komunis ML, Marxist Lenisis. Yalah. Kita VW kita tak boleh apa maksud tuan tu nak katakan keturunan apa ni Rashid Madin masih ada tu. Kita kesalahan orang yang terdahulu kita tak boleh blame dekat keturunan dia ya. Macam tu. Keturunan dia pun bukan dia minta dia jadi keturunan apa ni atuk ke bapak dia komunis, dia tak minta. Jadi kita tak boleh ada prejudis. Ya. Okeylah, Rashid Madin tu komunis. Okey, dia bersuat sama sekongkol sama dengan Chimpeng untuk menumbang kerajaan. Kan? Betul kan? Okey, fair. Tetapi cucu cicit dia tu tetap cucu cicit dia, tak bolehlah kita nak nak samakan dia dengan Rashid Madin, tak boleh. Kita kena hilangkan prasangka tu, sifat prasangka atau prejudis tu. Tak boleh lah. Dia pun tak minta dilahirkan sebagai cucu atau cicit penganas ketua komunis. Dia tak minta pun. Jadi kita kena apalah. Jadi kita tak boleh lah statement macam tu tak adil lah bagi Pak Long ya. Okey. Operasi Selamat Sawade ni dimulakan untuk menentang dua faction komunis tu Pak Long kata tadi, PKM ML Marxist Lenisis dengan PKM asal. Okey. Pada tahun itu sebanyak 33 penganas komunis telah dihapuskan. Akibat tekanan yang hebat oleh operasi itu, anggota gerila komunis tu mulai lemah semangat. Yalah, maksud tu ada keturunan tu yalah, tapi kadang-kadang kan misalkan contoh lah kan WW kan, ada keturunan terbaca ni kan, mesti dia terkecil hati. Kita tu sama macam tu lah kan.
Okay, dengan lagi satu kejayaan, macam mana kejayaan pasukan keselamatan kita ni berjaya melemahkan komunis ni, di samping kejayaan yang telah dimulakan oleh kita punya cawangan khas ataupun Sulawesi Branch kan. Ini kejayaan kat sempadan pula kan. Kenapa tu? Pertama kerana anggota keselamatan kita ramai. Kedua, persenjataan dia semua canggih-canggih. Tapi yang paling penting sekali adalah kerjasama antara dengan kerjasama erat yang diberikan oleh kerajaan Thailand melalui operasi bersama yang bermula pada tahun 77 dan berterusan hingga tahun 78. Sebanyak 37 pengganas telah dihapuskan pada tahun 79 berbanding dengan 33 saja pada tahun 78. Mana peningkatan pada 4 orang kan. Okey. Kejayaan lebih penting daripada operasi itu ialah musnah tempat perlindungan yang selama ni didiami oleh gerila-gerila komunis. Di Semenanjung tu. Itu kerja yang paling penting lah. Adanya pengkalan tu dapat dimusnahkan. Nampak ya? Kejayaan yang penting daripada operasi itu ialah dengan musnahnya tempat perlindungan yang selama ini didiami oleh gerila komunis di Semenanjung sebagai tempat untuk melakukan kata orang ni pukulan curi, serang hendap terhadap sasaran-sasaran pasukan keselamatan yang berada di sempadan Thailand. Kita berjaya memusnahkan tu. Yalah, pergerakan tu bersepadu, paling ingat lagi tu. Dengan kita punya artileri lagi, lepas tu kita punya udara lagi. Memang banyak kem-kem dia orang tu Dia orang kem dia orang sana tak setempat. Dia pecah-pecah lah kalau setempat, habislah semua lah sekali jalan lah, habislah kan. Dia pecah-pecah lah. Jadi banyak dimusnahkan. Okey. Operasi bersama dilanjutkan ke kawasan selatan Thai. Ini telah melemahkan semangat pejuang gerila komunis hingga menyebabkan 19 anggotanya menyerah diri pada 79. Mula-mula kita buat kawasan kita lah, lepas tu kan kita masuk dalam ni kawasan Thai. Kita masuk lagi. Kerjasama. Kehadiran pasukan keselamatan itu memberikan keyakinan yang lebih kuat pada rakyat selatan Thai. Jadi rakyat selatan Thai ni kat Sadau, kat Weng, kat Batung tu kan, bila tengok anggota keselamatan Thailand ada, anggota keselamatan kita ada kan, jadi dia orang rasa safe, selamat. Sebab apa? Selama ni dia orang kat situ hidup dalam ketakutan tau. Sebab apa? Dalam ketakutan tu sebab selama ni dia berada dalam ketakutan kerana sering diancam oleh gerila-gerila komunis. Akibatnya mereka keberatan untuk memberi bantuan kepada gerila komunis dan menyebabkan komunis menghadapi kekurangan. Jadi bila polis dan askar Malaysia masuk ke kawasan tu, dan Thailand punya security forces pun ada kat situ, jadi dia orang rasa selamat. Bila dia orang rasa selamat tu, jadi dia orang selama ni dia orang diancam, dipaksa bagi bekalan, dia orang tak nak bagilah. Sebab apa? Pergerakan komunis dah terbatas. Bukan senang sewenang-wenang nak masuk kampung orang nak minta, tak ada dah. Sebab apa? Dekat kampung sempadan tu dah ada askar, ada polis. Dia tak boleh masuk lah. Jadi dia orang kelaparan tu. Amin. Itu akibat kan. Apabila penduduk-penduduk setempat tak nak bekerjasama, akibat dia kan, pihak komunis telah mengalami kekurangan bekalan makanan. Pada tahun 1979, 37 orang gerila komunis dihapuskan dengan penghapusan oleh keselamatan tu. Siri operasi yang mula 77. Masa tu kekuatan komunis yang belum kata masa awal tu banyak 2,000 lebih kan. Kurang 300 orang. Macam belum kata pada live pada sebelum ni, masa dia nak menjalankan dia punya angkat senjata ni kan, perangan bersenjata ni 2,000 lebih kan. Sekarang adalah tinggal 500 orang je. Lepas tu ketika kempen komunis lama-lama tu berkurang, dia tinggal 300 orang je. Itu hasil kerjasama yang dibuat oleh kerajaan Malaysia dengan Thai. Tekanan terus menerus kepada ke atas unit penggempur, iaitu unit penggempur kelima di Perak. Perak tu dekat Greek dia banyak tu. Dekat situ lagi teruk dia orang sekarang ni. Masa dulu dia boleh berleluasa kat Greek. Sekarang ni bila ada timur barat punya highway, dia orang lagi sakit. Sebab apa? Jalan-jalan dia orang semua dah diputuskan. Jadi jalan-jalan dia orang tu dah putuskan. Maknanya sekarang ni pasukan selamatan dah meronda di sepanjang East West Highway tu, highway timur barat tu, dan ada pekalan-pekalan pos-pos tentera kat situ. Itu yang lagi dia sakit tu.
pergerakan dia kan, dia nak menyusup masuk, alamak, jalan raya dah ada, askar ada. Nasib baik dia lepas, nasib tak baik kena. Jadi makin kurang kan. Jadi dia orang berlega-lega je lah dekat sempadan ni tau. Berlega-lega situ, pusing situ lah. Bayangkan, konon-konon dulu bercerita-cerita nak sampai ke KL lah, nak memontak kan. Tak ada. Habis dia macam mana? Gerakan bawah tanah dia dah berjaya dilemahkan. Gerakan bersatu dia punya juga dilemahkan. Semua tu hasil kerja cemerlang SB, Cawangan Khas. Nampak tak? Unit penggempur kelima di Perak hampir keseluruhannya bergantung pada bekalan yang diperoleh secara paksa kepada melalui orang asli kan, pun dah terdapat dah. So apa? Bila kerajaan bertindak menempatkan semula orang asli di kawasan yang selamat. Ni kerajaan ikut style macam apa lah, macam style Harold Briggs punya plan, Briggs plan kan. Dia tempatkan tempat yang selamat. Yelah, macam orang asli ni pun dia berada dalam ketakutan juga sebab dia dipaksa, dia kan hidup bercucuk tanam padi huma, ubi, tanam ubi, keledek semua tu kan, untuk keperluan orang sendiri. Tiba-tiba company datang, company rampas. Kau rasa? Mesti dia marah juga kan. Jadi marah satu hal, nak melawan tak berani sebab tak ada senjata kan. Jadi dia orang ni berada dalam ketakutan. Jadi apabila kerajaan buat satu plan tu kan, okey, kita orang asli ni kita tempat kat tempat yang selamat dan dikawal oleh askar. Habislah dia orang, putuslah makanan dia orang. Jadi selama ni orang asli tu dapat makan makanan tak apa dah. Keadaan ni semakin menyukarkan kehidupan PKM di hutan, ya. Dengan termusnahnya semua sokongan infrastruktur di bawah tanah di Perak, saki-baki unit penggempur kelima yang yang tinggal 116 orang je pada tahun 79 tu. Makin sikit. Dan dia mengalami kekurangan makanan yang teruk tu. Ada yang kubulur tu, ada yang mati kubulur. Menurut laporan apalah SB lah, ada yang mati kubulur. Unit penggempur ke-6 di Pahang pun turut lemah kerana menerima tentangan hebat daripada gerak gempur pasukan selamatan. Kat Pahang pun kena juga. Kekuatannya semakin berkurangan daripada kata orang 1000 lebih pada tahun 78, tinggal 100 orang di tahun 79. Sebab bekalan makanan itu dah diputuskan. Itu paling penting tu. Kau dah kalau kau dah putus bekalan makanan tu, kau nak buat apa lagi dah? Nak makan macam mana kan? Jadi itu mungkin ramai yang lari balik lagi, yang cabut lari ramai tu. Dah tak tahan. Oleh sebab pasukan selamatan terus-menerus memburu dan menggempur gerila komunis ni, dan diorang pula mengalami kekurangan bekalan makanan dan terpaksa bunuh jauh dalam hutan, lari-lari. Dia sekarang ni mula-mula nak makin keluar-keluar kan, sekarang bunuh jauh dalam hutan, makin ke utara balik semula. Dia nak balik ke Pengkalan lah, ya. Dan diorang pun dah berpecah di kumpulan-kumpulan kecil, lagi kecil kumpulan diorang, siapa untuk nak mudahkan diorang nak berjuang lah. Itu memang dia style diorang lah. Tapi sekarang dia dah pecah. Dengan terputusnya sumber bekalan makanan mereka dari luar hutan, mereka terpaksa menghadapi kekurangan makanan yang teruk sehingga ada yang mati kebuluran. Tu dia. Teruk. Nak makan apa kan? Semua makan lubang-lubang simpanan makanan kau yang tu semua dah kena dapat dimusnahkan. Selama ni memanglah orang asli dan juga dia punya anggota bawah tanah dia orang yang bekalkan. Tapi semua habis. Kan macam apa yang paling cerita tadi, macam operasi rasa, operasi berapa jenis operasi tadi yang dilakukan oleh operasi Giwang kan, yang dilakukan oleh Ketua Special Branch. Teruk dia orang. Okey. Lepas tu operasi bersama Malaysia Thailand yang bermula sejak tahun 77 dihentikan buat sementara pada 26 Januari 80 untuk mengkaji semula operasi tersebut patut dijalankan pada masa depan. Kena kaji semula lah, dia kata. Pada masa ini sebab apa tahu? Sebab masa tu komunis berjaya menghasut penduduk-penduduk di Betong tu, buat itu macam tunjuk perasaan. Dia tak nak kata orang polis hutan dan tentera kita berkemah atau bertapak di Betong. Jadi Thailand pun terpaksa tunduk lah. Tu dia suruh kita balik semula ke sempadan sebarang tempat kita. Walau bagaimanapun, Pasukan Selamatan telah berjaya menghapuskan 33 gerak komunis di selatan Thailand
pada tahun 80. Operasi ketenteraan membasmi dan menggempur gerila komunis bukan saja banyak membunuh dan menawan dan mencederakan sebilangan besar gerila komunis, tapi telah berjaya memusnahkan lubang sorok makanan, merampas ratusan senjata api, ribuan peluru, memusnahkan kem-kem dan mendorong mereka untuk lari lebih jauh ke dalam hutan. Ini semua ni hasil daripada apa? Tindakan cekap SB kita. Akibat tentangan hebat pasukan keselamatan, komunis menderita kehilangan anggota kerana dibunuh, menyerah diri dan ditawan. Makin lama kurang dekat anggota ni orang. Lepas tu anggota baru tak ada. Macam mana nak ada anggota baru? Sebab apa? Polis tak berjaya melemahkan gerakan bersatu dan juga gerakan bawah tanah dia orang. Macam gerakan bersatu ni kerja dia mengasut orang. Propaganda, dakwah subversif. Okey. Mereka juga terpaksa menghadapi pelbagai kesukaran akibat kekurangan makanan, kan? Dan logistik kerana pasukan keselamatan musnahkan makanan yang disorokkan dan ketidakupayaan mereka untuk mendapatkan bantuan daripada rakyat. Nabilah rakyat tak nak tolong, kan? Kenapa rakyat sebab rakyat dah mendapat perlindungan daripada anggota keselamatan. Mana penduduk kampung dulu tu kem-kem askar pengkelan askar dah ada kat situ. Okey. Dalam keadaan itulah moral anggota PKM ni merosot. Masa tu yang merosot betul lah, dan tak bersemangat lagi dah untuk memberi tentangan hebat pengerjaan pada anggota keselamatan. Keberkesanan operasi bersama Malaysia Thai selama ini telah adalah disebabkan adanya dia orang ada Jawatankuasa dipanggil Jawatankuasa Am Sempadan, ataupun General Border Committee. Diorang ni lah yang merangka buat plan, strategi, kan, untuk anggota-anggota keselamatan kita bertindak, ya. Sebenarnya kan perjanjian kerjasama antara Malaysia Thai dah lama tau. Melalui perjanjian Am Sempadan Malaysia Thai tahun 13 Mac 1965 ni dah ada dah. Dan lepas tu dikaji semula pada tahun 68 dan 70. Tujuan penubuhan Jawatankuasa Am Sempadan ataupun General Border Committee ni adalah untuk menyelaraskan dan mengembeling tenaga secara bersama-sama menentang Kemini di sempadan kedua negara. Okey. Ini yang salah satu sebab punca lah yang Kemini makin lama kesempadan tu, ya. Operasi memburu gerila komunis menjadi lebih berkesan dan mudah dijalankan kerana pasukan polis kedua negara dibenarkan menyeberang sempadan negara masing-masing. Kalau dulu sebelum tu kan tembak Kemini lari ke sempadan Thailand, tak, kita ada masuk lah. Masa tahun sebelum tahun 65 tu dah kita tunggu sempadan lah. Jadi Kemini saya main ejek-ejek, tak dapat itulah. Tapi sekarang ni sebab ada GBC tu, kan, General Border Committee ni, dia dah buat plan, strategi semua, kan. Sekarang ni anggota tentera kan dibenarkan masuk sejauh 2 km. Mana tentera Thai boleh masuk 2 km ke dalam kawasan Malaysia. Tentera Malaysia pun boleh masuk 2 km ke dalam kawasan Thai untuk mengejar peranan komunis. Okey. Lepas tu dua-dua negara ni saling bertukar maklumat lah mengenai kegiatan komunis di kawasan sempadan kedua pihak. Perjanjian Am Sempadan ni dikaji semula pada tahun 1970, telah menentukan garis panduan sama ada bersendirian ataupun bersama dalam mentang musuh. Dah ada garis panduan lah. Okey, time macam ni kita boleh sendiri, time macam ni kita boleh sama-sama. Perjanjian juga menetapkan garis panduan operasi bersama, operasi koordinasi dan soal memburu lintas sempadan. Dia dah lagi kata ni lagi untuk melicinkan lah perjalanan tu. Okey. Begitu dengan inilah sebuah Joint Task Command telah dibentuk di Betong. Bila terbentuk Joint Task Command tu lagilah sakit dia orang. Itu dia. Ya. Lepas itu tindak polisi tadi itu adalah tindakan anggota keselamatan pada yang komunis yang berada di pos sempadan Malaysia Thai tu. Kalau kita tengok dalam peta dia orang bagi ni kan, memang
kita nampak tau, penyusupan komunis yang konon-kononnya dia nak melakukan pemberontakan senjata tu tak berjaya. Kalau tengok kat sini kan, penyusupan tu kan, dia unit penggempur ke-12, tempat dia kayak baling je. Lepas tu unit penggempur ke-8, tempat dia kayak ni kat Bukit Mentajamnya dia. Tu semua tu apa ni. Lepas tu unit penggempur yang ke-7 dia ke area-area Greek lah. Area Greek. Okey. Itu pun dia orang area Greek, dia nak susah dah tau. Dia nak menyorang pergi ke sempadan semula dah di Lebuh Raya Tung Barat dah tau. Lagi paning pula dia orang. Dia orang ni yang ada di Greek ni masa tu sebelum Lebuh Raya sempadan Tung Barat dia buat, dia dah sampai ke Greek dah, dia buat pengkalan. Ni penggempur ke-7 dengan ni. Yang bergerak tahun 1962 tu dia bergerak lah masa tu. Okey. Lepas tu dekat unit penggempur ke-5, tu dekat area-area kalau Ipoh, Hateh Peripoh tu mana itu macam dekat Lenggong ke kawasan-kawasan Hateh sana lah, Sungai Siput, itu lah. Paling ke selatan pun unit penggempur ke-6 itu dekat area-area Bentong Jelantut. Kat Pahang tu je. Lain tak ada. Selangor tak ada dah, kat Johor dah tak ada. Dekat Terengganu pun tak ada. Dah tak ada. Dia punya unit penggempur dia orang. Kalau cakap Kelantan ni, yang bergerak tu dia orang daripada pengkalan dia orang di sempadan lah bergerak. Jadi kalau kita tengok unit penggempur yang ada masa tu kan tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 je yang berjaya melepasi kata orang ni dapat masuk ke negeri Kedah, Perak, Kelantan. Itu je. Kelantan ni kat Gua Musang tu ni. Tu. Pos Piah nama dia. Pos Piah ni kat mana ni? Ini pos ni kat ini kat ini sempadan ini Perak. Yang dekat Kelantan ni dia sempadan Perak Kelantan. Jadi maknanya kan pemberontak kedua tu lagi senang lah kena dipatahkan oleh kerajaan, oleh anggota selamatan itu. Okey. Lepas tu kita tengok pula. Tadi kita dah tengok kan apa dia lakukan kepada gerakan bawah tanah dia orang. Dengan operasi Jiwang, operasi Binal ni kan. Kejayaan kita punya SB membongkar, menangkap dan musnahkan tempat-tempat persembunyian dia orang, tempat-tempat markas dia orang, tempat dia orang nak buat buat kerja-kerja dia orang kan yang di bandar ni kan. Di seluruh Semenanjung tu dapat dimusnahkan, dilemahkan lah. Kiranya kita boleh kata 90% dah lemah lah. Okey. Sekarang lepas tu kita tengoklah apa dia buat dekat sempadan. Sempadan tu dia join dengan Thailand. Sekarang anggota keselamatan Thailand untuk melemahkan mereka yang pengkalan di Sadau dan di Betung kan. Lepas tu sekarang ni apa lagi tindakan kerajaan tindak pada tindakan Barisan Bersatu Komunis. Kan tadi Palung dah sebut Barisan Bersatu. Tadi Palung selalu sebut komunis di hutan Sanun, yang di sempadan Sanun, dia orang kata orang ni bergantung kepada dua unit ni untuk meneruskan kesinambungan perjuangan dia orang. Satu adalah Barisan Bawah Tanah, satu lagi adalah Barisan Bersatu. Nampak ya? Barisan Bersatu. Jadi kita tengok apa pula yang kita punya polis kita lah terutamanya SB yang lakukan pada Barisan Bersatu. Dalam beberapa peringkat perkembangannya, PKM menggunakan Barisan Bersatu Komunis ataupun dipanggil Communist United Front ataupun CUF ataupun Barisan Bersatu telah mencapai kejayaan yang agak besar dalam usaha mempengaruhi rakyat supaya menyokong perjuangan mereka dari pertengahan tahun 55 hingga ke tahun 60-an. Memanglah masa tu dia ada kejayaan lah ya. PKM berjaya mempengaruhi beberapa buah parti politik. Palung dah ada sebut nama parti politik kan, yang berhalang kiri atau yang radikal. Okey. Kesatuan Sekerja dia dah berjaya pengaruhi. Pertubuhan belia dan juga pelajar dalam melaksanakan program Barisan Bersatu dia orang ya. Sehinggalah pada penghujung tahun 60-an, mana tu 68 lah bukan tu, 68, penekanan terhadap kegiatan Barisan Bersatu ni dikurangkan.
Maksudnya kebergantungan dia pada Bersama Satu ni kurangkan. Kenapa? Ini adalah akibat tentangan hebat daripada pasukan keselamatan. Sehingga masa PKM mengubah dasarnya, mengutamakan kegiatan bawah tanah. Dia dah terdesak. Mula-mula tu tahun 60-an bulan tu, dia agak bersatu. Kumpulan Bersatu dia. Lepas tu Bersatu banyak tangkap SB kita masuk. Segala kesatuan sekerja, segala parti, semua SB ada. Informal semua ada. Banyak tangkapan buat ya. Okay. Jadi dia terdesak. Jadi bila dia tengok, oh tak boleh ni, kerajaan asyik attack kita yang Gerakan Bersatu, kita kena ubah sikit, kita kena buat konsentrasi kita mendapatkan kerjasama ataupun bantuan daripada Gerakan Bawah Tanah pula kata. Ini akibat tentangan hebat daripada pasukan keselamatan yang masa PKM mengubah dasarnya dengan mengutamakan kegiatan barisan bawah tanah untuk buat persediaan menghidupkan semula perjuangan diorang, perjuangan bersenjata diorang. Okay? Namun begitu, pada tahun 1991, okay, 3 tahun selepas mengetepikan kegiatan Bersatu diorang, maknanya tahun 69 tu lah kata okey, kita konsentrate pada anggota bawah tanah. Tapi 3 tahun lepas tu dia mula sedar, PKM mula sedar bahawa percubaan kali kedua untuk mengambil alih kuasa dengan menggunakan saluran pemberontakan bersenjata tidak mungkin memberi sebarang kejayaan. Dia sedar pula dah. Justru PKM sekali lagi telah memberi penekanan kepada kegiatan Barisan Bersatunya yang akan melibatkan segenap lapisan masyarakat, terutamanya untuk mendapatkan sokongan orang Melayu India samping meneruskan rancangan pemberontakan bersenjata. Nampak tak Pak Long kata, taktik dia orang tu pusing-pusing je. Mula-mula okey, kita gunakan Gerakan Bersatu sebab apa? Kita nak rampas kuasa secara perlembagaan, maknanya melalui pilihan raya. Kita ada parti-parti politik yang menyokong kita, parti politik yang berhaluan kanan. Berhaluan kiri, parti politik yang berhaluan kiri, yang radikal. Okey, kita support, kita masuk support. Lepas tu kita buat membership, kata orang ni recruitment drive lah. Maknanya supaya orang ramai join parti tu. Okey. Dan juga persatuan sekerja semua. Lepas tu tak boleh lah kata. Kita ubahlah. Kita guna kekerasan lah. Bila guna kekerasan tu, memanglah anggota bawah tanah akan bantu buat tu. Lepas tu tak boleh, anggota bawah tanah dah lemah, pusing balik semula ke Gerakan Bersatu. Maknanya semua tak kena apa dia buat. Pola kegiatan barisan Bersatu Komunis agak mudah dikesan. Sebab apa? Taktik dia tu dah mudah dikesan sebenarnya oleh oleh SB. Macam Pak Long katalah, dia bertopengkan apa? Dia bertopengkan demokratik, bertopengkan nasionalisme. Jadi topeng macam nasionalisme, topeng agama, topeng kebudayaan dan lain-lain. Semua SB dah tahu. Dia tak boleh lari dah. Okey? SB dah tahu, SB dah taktik dia orang. Jadi Barisan Bersatu Komunis ni pada umumnya kelihatan bertindak bersendirian dalam segenap bidang kehidupan rakyat. Ini seharusnya dipahami kerana pada perhitungan mereka adalah memadai sekiranya tiap-tiap Barisan Bersatu ini dapat sedikit sebanyak mempengaruhi arah perkembangan peristiwa dan isu-isu serta hasil daripada keseluruhan kegiatan ini memungkinkan tercapai matlamat asal PKM. Maksudnya, setelah PKM sekali lagi digagalkan dengan percubaannya untuk merampas kuasa politik negara ini dengan cara pemberontakan bersenjata dan juga menerusi dengan bantuan gerakan bawah tanah dia orang, okey. Pucuk bidang PKM berasa sudah sewajarnya lah mereka mengubah dasar parti yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka dengan suasana yang semasa. Dasar yang dikira paling wajar diikuti oleh PKM masa itu ialah dasar kembali kepada massa atau kembali kepada rakyat dan menggerakkan semula bersama satu. Ini ada yang buat sekarang ni. Ni ada yang buat. Itu sebab dia sanggup meletak senjata. Dia orang cuma meletak senjata je tau. Komunis ni dia tak menyerahkan lah, dia letak senjata. Dia dah tengok, tak boleh. Kita nak gunakan senjata tak boleh. Kita nak gunakan kita punya underground kita ni pun tak boleh lah. Jadi tak apa. Kita buat balik semula, kita pengaruhi rakyat secara halus, perlahan-lahan, okey.
dengan pelan-pelan tu membuat kita apa ni pelan-pelan macam mana tu, apa saja kerajaan buat semua tak kena, tak puas hati. Pelan-pelan dia tunggu masa sesuai. Dia tak tahu parti mana yang telah dia masuk okey, parti mana yang telah dia orang apa ni serapi. Dia menyedari kekuatan tentera dan barisan bawah tanahnya hampir musnah dan tak mampu lagi untuk meneruskan pemberontakan bersenjata. Dia dah tahu, okey. Namun mereka tetap belum mahu mengaku kalah dan berazam untuk meneruskan perjuangan mereka sehingga tercapai matlamat mereka. PKM terpaksa mengurangkan kegiatan bersenjata, memang kurang lepas tu kan. Tu kita tengok akhir 70-an tu dah kurang dah, ya. PKM terpaksa mengurangkan kegiatan barisan bersenjata dia dan juga barisan bawah tanah disebabkan barisan tersebut telah begitu lemah dan perlu diperkuatkan semula. Pergerakan bawah tanah dia orang tu masa tahun 70-an tu memang kata orang hampir musnah lah. Betul, kalau kata 90% musnah lah. Hasil tindakan cakap kita punya cawangan khas. Lepas tu yang dekat sempadan tu pula pun makin musnah dan sudah memang musnah pun dia nampak lah kan, dah letak senjata kan. Hasil daripada tindakan anggota keselamatan kita dan juga kerjasama dengan Thailand. Dalam keadaan serba-serbi lemah dan kekurangan parti itu terpaksa menggerakkan semula barisan bersenjata yang semasa pemberontakan bersenjata kali kedua ini kerana peranannya kurang penting dalam PKM dan tidak begitu yakin dengan perjuangan mereka. Maknanya dia slow down lah, dia punya anggota gerila dan yang regular ni dekat sempadan tu masa tahun akhir tahun 70-an ni dia dah slow down. Okey, kita slow down dulu. Maknanya dia telah akur dan mengakui bahawa pemberontakan kali kedua dan itu tak berjaya. Okey. Jadi strategi kembali kepada masa ni kembali kepada rakyat lah, pada orang ramai kan, menjadi dasar perjuangan PKM mulai pada tahun 1980. Bermatlamat menggerakkan dan mengiktiraf semula perjuangan Barisan Bersatu. Maknanya sekarang ni okey, kita bukan stop lah, maknanya kita sekarang ni concentrate kepada gerakan masa mana kembali kepada rakyat. Kita nak menangi hati rakyat lah. Jadi tahun 80 tu kita dah kurang lah tengok apa ni pertempuran antara anggota keselamatan dengan negara komunis dah kurang. Okey. Ada lah tapi tak banyak lah, sikit-sikit je lah. Kata semua tu CP-CP je lah. Tahun 80-an juga dia kata okey, sekarang ni kita kena ubah, kali ni tak boleh lah. Memang kali ni kita kena kembali kepada masa. Maknanya kita kena juga dapat bantuan ataupun menguatkan barisan gerakan bersatu kita. Macam itulah, ya. PKM menamakan langkah mempergiat dan menghidupkan semula barisan bersatu sebagai strategi kembali kepada rakyat. Terima kasih. Strategi kembali pada masa ataupun yang menjadi dasar perjuangan PKM mulai pada tahun 1980, ya, bermatlamat untuk menggerakkan dan mengiktiraf semula perjuangan barisan bersatu. Maknanya tu dia kata okey, kita kena dia kata mengiktiraf semula tu maksudnya kita kena konsentrate bersemula. Kita punya strategi ni menggunakan katakan majoriti lah pergerakan kita tu dengan menggunakan Barisan Bersatu. Tapi dia masih lagi dekat sempadan sana tu masa tu tahun 80 ni, ya. Okey. So apa dia kata sesuai dengan keadaan dan kemampuan PKM masa tu. Yalah, masa tu dia dah lemah. Jadi itu sebab dia kembali buat gunakan strategi masa. Okey. Buat sementara waktu tindakan bercorak militer dan ketenteraan akan dikurangkan oleh PKM sehingga Barisan Bersatunya mampu berjaya melahirkan semula suasana revolusi negara ini. Konon-konon macam tahun 48. Masa tahun 1948 memang gerakan Bersatu dia berjaya tau. Dia berjaya banyak menyerap masuk kepada semua pertubuhan politik, kesatuan sekerja, pertubuhan beliau semua. Itu yang dia berjaya boleh banyak buat mogok tunjuk perasaan seluruh negara tu. Kilang-kilang banyak problem sebab pekerja-pekerja semua mogok, pekerja-pekerja tak datang kerja, pekerja-pekerja membontak. Itu yang dia nak tu. Bagi dia inilah cara betul dia. Namun begitu PKM
masih menganggap bahawa perjuangan bersenjata tetap menjadi corak utama perjuangannya dengan dibantu oleh Bersama Bersatu dan Bersama Bawah Tanah. Yelah, sekarang macam ni lah. Tahun 80-an ni dah patah balik lah. Dia kata, okey, kita buat balik semula lah. Maknanya, dia masih tak putus asa. Kita kalah tak apa, kita tak berjaya tak apa, kita buat balik semula. Tu buat lagi sekali. Kalau buat ni, maknanya kali yang ketiga lah nak buat tu. Penekanan ini diberikan bagi menggerakkan semula Barisan Bersatu Komunis dengan penyusupan komunis ke dalam pertubuhan terbuka yang sah, okey, dari segi undang-undang. Seperti parti politik, kesatuan kerja, macam-macam tadi lah. Pertubuhan semua kan. Itu adalah dia panggil itu perjuangan berperlembagaan. Maknanya menyusup kepada semua organisasi yang perlu cakap tadi, parti-parti politik dan organisasi belum beritahu tadi, untuk dia orang menyusup masuk dan untuk menampak kuasa lah kononnya. Bila nanti bila pilihan raya. Masuk pilihan raya berarti dia ni lah. Nampak tak? Masuk pilihan raya. Jadi menerusi saluran Barisan Bersatu ini, Komunis juga menumpukan perhatian terhadap usaha memperkuatkan lagi organisasinya dengan merekrut ahli-ahli baru dan memulihkan kembali bekalan logistik yang terputus. Itu dia punya cerita lah sebenarnya. Okey, dia cubalah. Okey. Strategi kembali kepada masa ataupun kembali kepada rakyat ni, PKM merupakan langkah menyusun dan memperkukuhkan kembali organisasinya seperti mana yang dilakukan oleh parti itu pada tahun 60-an, tahun 1960 hingga tahun 67. Betul lah. Dia masa 1948 sampai 60 darurat, dia kalah, dia lagi pergi ke sempadan. Lepas tu daripada tahun 60 sampai 67 tu dia kukuhkan semula. Okey, dia kukuhkan semula dia punya anggota bawah tanah dia orang dan juga gerakan bersatu dia orang. Bila dia rasa dah confident, dia rasa dah kuat, kan? Tu 68 tu dia declare dia nak perang semula. Tapi dia orang kata orang ni underestimate lah kemampuan kita punya SB, kita punya cawangan khas. Dia ingat SB kita tidur lah. Tak. Habis semua dapat dibongkar semua. Dah, dia lemah balik. Itu dia balik. Oh, kita kalah kali ni. Dia kata, tak apa, kita kembali pada masa. Kembali pada rakyat. Bila sebut kembali pada rakyat tu, maksud dia tu apa? Kita berjuang dengan menerusi pergerakan-pergerakan yang sah. Itu dia. Jadi ringkasnya kan, apa yang dilakukan oleh PKM sekarang ialah menyalurkan satu strategi dengan mengharapkan rakyat akan beri sokongan dan menangkan kegagalannya sendiri untuk mencapai kejayaan dalam kempen perjuangan bersenjata. Oleh sebab itu, jangkaan yang harus dibuat berkaitan dengan strategi baru PKM ini ialah PKM pada masa hadapan akan melancarkan serangan 3 penjuru. Konon-konon lah tu, dia dah plan tu, iaitu serangan hendap dan kejadian lain dilakukan sekali-sekala oleh komunis daripada unit penggempur. Contohnya, masa tu lah dia buat sikit-sikit lah serangan hendap. Walaupun dah kurang, tapi dia masih buat lah ya. Contohnya serangan ke atas orang kampung yang tak bersalah di Keردau, Pahang pada 3 November 1982. Semata-mata mendakyahkan menunjukkan bahawa perjuangan bersenjatanya masih lagi aktif. Itu sajalah nak bagi mesej lah kajau. Masih aktif lagi, jangan ingat itu anda gagal tu. Walaupun pada hakikatnya pemberontak akan disebut telah gagal sama sekali. Percubaan menyusup ke dalam pertubuhan yang sah pula mungkin akan mengakibatkan beberapa tindakan protes, monggok, demonstrasi yang didorong oleh komunis. Akhirnya percubaan yang serius ialah untuk menghidupkan semula pertubuhan bawah tanah yang dilakukan. Siapa? Pertubuhan bawah tanah dia dah lumpuh tau. Jadi dia cuba nak hidup semula. Tahun 80-an dia cuba nak hidup semula. Dah lumpuh. Itu sebab dia kembali pada gerakan massa. Sebab pertubuhan bawah tanah dah lumpuh. Tu Pak Long kata dia minta itu pusing macam tu. Okey? Lepas tu ini kira masa tahun 80-an ni dia apa nak buat tahun 79 lah, 90-an apa yang dia plan dia buat tu cerita ni. Okey. Jadi sementara tu sebagai satu cara untuk mengatasi masalah kekurangan makanan yang dihadapi bagi melaksanakan rancangan jangka panjang tu, dia memperluaskan kawasan gerak tindak kawasan selatan. Ialah dia nak kena pergi ke selatan lah. Kedai komunis akan membuat percubaan untuk mengadakan pangkalan baru di Negeri Sembilan. Ini dapat dilakukan kat Jelebu, Benyun, Karak,
Teriang daripada unit pengempu ke-6 menghantar kumpulan komunis bagi merintis mengadakan satu pangkalan gerakan yang barulah. Dan tak sikit-sikit tu. Apa yang menarik ialah kumpulan penganas itu diketuai oleh seorang bekas pelajar tau. Sekolah Tinggi Chung Hua Somban. Okey, yang memasuki pertubuhan gerakan komunis pada tahun 1981. Penyertaannya dalam kumpulan tersebut bagi memudahkan perhubungan dengan saudara mara dan kerajaan saudara mara dekat Cilebu. Dalam pada itu, PKM juga turut berusaha dengan lebih gigih untuk memikat hati pemikiran orang Melayu yang selama ni enggan menyokong perjuangan komunis. Nampak dia dah balik semula ke masa. Itulah menunjukkan kegagalan orang komunis ni. Okey. Kalau masa kita stop sini dulu lah. Nanti